أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Nurlela yang akan mengajar pendidikan akhlak tahun 4 bagi pelajaran 5 yang bertajuk Adab Menziarahi Jenazah dan Kubur. Mari belajar bersama cikgu. Sebelum kita memulakan pelajaran kita, mari kita sama-sama membaca doa memulakan belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العظيم. Cikgu harapkan murid-murid sudah bersedia. Mari kita lihat apakah objektif pembelajaran tajuk kita, iaitu adab menziarahi jenazah dan kubur. Yang pertamanya, kita dapat membaca hadis Nabi berhubung adab menziarahi jenazah dan kubur. Yang kedua, menyebut pengertian jenazah. Yang ketiga, murid-murid dapat menyenaraikan adab-adab menziarahi jenazah. Yang keempat, membezakan antara adab dan bukan adab menziarahi kubur. Manakala yang kelima, menyatakan tujuan beradab semasa mengiringi jenazah. Dan yang keenam, menyebut hikmah beradab di tanah perkuburan. Serta yang terakhir, menyatakan akibat tidak beradab di tanah perkuburan. Baiklah murid-murid, kita mulakan belajar dengan pengenalan tajuk kita iaitu adab menziarahi jenazah dan kubur. Kita adalah sebagai umat Islam. Oleh itu, maka wajib kita sebagai umat Islam menguruskan jenazah dengan segera. Apakah yang patut kita uruskan? Yang pertama, kita perlu memandikan jenazah tersebut. Dan yang kedua, kita perlu mengkafankan. Ketiga, kita perlu menyembahyangkan. Dan yang keempat, kita perlu mengkebumikan dia dengan sempurna. Daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, "Man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qirat, fa in tabi'aha falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala aswaruhuma mislu Uhud." Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, sesiapa yang menyembahyangkan jenazah tetapi tidak mengiringinya ke kubur, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Akan tetapi, jika dia mengiringinya ke kubur, maka mendapat pahala 2 qirat. Lalu ditanya, apa maksud 2 qirat? Rasulullah SAW menjawab, paling kecil pun seperti gunung Uhud. Pelajaran seterusnya berkenaan dengan pengertian jenazah. Murid-murid nak tahu tak apakah pengertian jenazah? Ya, pengertian jenazah ialah orang Islam yang meninggal dunia sama ada lelaki atau perempuan. Murid-murid, semua orang yang Islam, yang beragama Islam, meninggal dunia sama ada lelaki perempuan disebut jenazah. Murid-murid, apakah pula amalan zikir atau doa apabila kita mendengar kematian atau musibah? Mari baca sama-sama dengan cikgu. Biasanya amalan ini telah diamalkan oleh kita semua, iaitu sebagai umat Islam apabila mendengar kematian atau musibah atau kemalangan.
Mari baca sama-sama dengan cikgu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Harap murid-murid boleh menyebutkan dan amalkan dalam kehidupan apabila mendengar kematian atau musibah. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama belajar tentang adab-adab menziarahi jenazah. Apa dia adab-adab menziarahi jenazah ni? Baiklah, yang pertama ialah memakai pakaian menutup aurat. Murid-murid mestilah menutup aurat. Tak kiralah kita adalah golongan orang tua, orang muda, remaja atau siapa sahaja lelaki atau perempuan yang beragama Islam perlulah menutup aurat apabila menziarahi jenazah. Yang kedua, mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Moga-moga keluarga si mati dapatlah rasa tenang. Yang ketiga, memperbanyakkan membaca Al-Quran dan mendoakan jenazah. Murid-murid boleh amalkan apabila mendengar kematian atau musibah. Tetapi bukan hanya kematian saja, murid-murid boleh mengamalkan membaca Al-Quran ni sebab Al-Quran adalah peneman hidup kita di akhirat nanti. Yang keempat, solat jenazah berjemaah. Yang kelima, membantu menyediakan makanan kepada keluarga yang ditimpa kematian. Nak tahu apakah dia adab menziarahi kubur? Mari belajar dengan cikgu dan sebut sama-sama. Yang pertama, hendaklah bersih daripada hadas. Yang kedua, memberi salam kepada ahli kubur. Dan yang ketiga, memakai pakaian yang menutup aurat. Dan yang keempat, membaca Al-Quran untuk ahli kubur. Manakala yang kelima, berdiri bertentangan muka si mati dan memberi salam secara khusus. Ada lagi yang murid-murid? Kita sambung lagi selepas ini. Kita sambung pula adab menziarahi kubur yang keenam, iaitu tidak melangkah atau duduk di atas kubur. Murid-murid tidak boleh melakukannya. Sekiranya murid-murid melakukannya, dikira tidak beradab menziarahi kubur. Yang ketujuh, tidak berbual kosong. Yang ke-8, menjaga kebersihan tanah perkuburan. Dan yang ke-9, murid-murid hendaklah tidak melakukan perkara keji dan mungkar. Apakah perkara keji dan mungkar tu? Iaitu menghisap rokok, buang air kecil atau buang air besar di merata-rata tempat di kawasan perkuburan. Sekiranya murid-murid melakukannya adalah satu perkara yang tidak beradab ketika menziarahi kubur. Cikgu harapkan murid-murid telah faham. Oleh itu, mari kita uji minda dengan menjawab soalan yang cikgu sediakan. Soalannya mudah saja murid-murid, iaitu apakah pengertian jenazah? Baiklah, mari kita sama-sama jawab ya murid-murid. Orang Islam yang bagaimana ya murid-murid? Di dunia sama ada laki atau perempuan? Mudah saja kan? Jom kita jawab sama-sama dan semak bersama cikgu. Orang Islam yang meninggal dunia sama ada lelaki atau perempuan. Itu adalah pengertian jenazah. Sama tak jawapan murid-murid dengan cikgu? Kalau sama, cikgu ucapkan tahniah. Syabas. Kita teruskan lagi dengan pelajaran kita. Jom. Oh, ada soalan lagi rupanya. Nak cuba tak murid-murid? Baiklah.
Kalau nak cuba sebutkan zikir berlaku kematian atau musibah. Cuba fikirkan dan ingat kembali yang cikgu ajar. Jom sebut sama-sama. Mesti murid dah ingat. Ya, bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Terbaik murid-murid. Tahniah. Hebat semuanya. Menjadi amalan kita apabila kita melalui atau menziarahi kubur. Iaitu, apakah amalannya murid-murid? Jangan lupa ya, kita hendaklah memberi salam. Hukumnya sunat. Murid-murid perlu lakukan dan amalkan apabila menziarahi kubur. Apakah doanya? Mari sebut sama-sama dengan cikgu. Iaitu, Assalamualaikum ahlad diyar. Minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu lalahiquna nas'alullaha lana walakumul afiyah. Artinya, keselamatan untuk kalian penghuni kubur dan para mukminin dan muslimin. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada mereka yang telah mendahului kita dan orang-orang kita dahului. InsyaAllah kami akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan atas kami dan atas kalian. Jangan lupa amalkan ya murid-murid. Boleh ulang kali untuk membaca supaya lebih lancar dan mahir. Untuk tajuk seterusnya, perlulah murid-murid tahu tentang tujuan beradab semasa mengiringi jenazah. Apakah dia tujuannya tu murid-murid? Iaitu yang pertama, menguatkan ketakwaan kepada Allah kerana mengingati mati. Yang kedua, mendapat ganjaran pahala. Yang ketiga, menimbulkan rasa insaf. Apabila mendengar kematian, kita akan pergi menyusul kemudian hari nanti. Jadi, insyaAllah, mudah-mudahan apabila kita mengiringi jenazah, kita akan rasa insaf. Dan ingat akan mati. Seterusnya, yang keempat, mengurangkan rasa kesedihan keluarga si mati. Amat penting. Kita hendak meringankan rasa kesedihan keluarga si mati. Serta akhirnya yang kelima, meyakini bahawa hidup dan mati ketentuan Allah Ta'ala. Murid-murid nak tahu, apakah hikmah beradab di tanah perkuburan? Iaitu yang pertama, meringankan beban kesedihan keluarga si mati. Yang kedua, dapat mengambil pengajaran untuk mengingati kematian. Atau yang ketiga, mendorong untuk melakukan ibadat. Dan yang keempat, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. InsyaAllah. Baiklah murid-murid, mari kita fahami dan ketahui tentang akibat tidak beradab di tanah perkuburan. Murid-murid kena ingat apakah akibat yang akan terjadi sekiranya kita tidak beradab di tanah perkuburan. Murid-murid akan mendapat dosa. Yang kedua, hilang harga diri. Yang ketiga, dimurkai oleh Allah dan Rasul. Yang keempat, tidak mendapat keredaan Allah Ta'ala. Dan yang kelima, tidak dapat menginsafi kematian. Oleh itu, murid-murid, cikgu harapkan pengajaran cikgu hari ini bermanfaat untuk semua.
Dah lama kita belajar. Sekiranya murid-murid dah faham, mari kita uji minda lagi, iaitu isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kita lihat soalan pertama. Yang pertama iaitu bunyinya menguatkan ketakwaan kepada Allah kerana mengingati apa jawapannya murid-murid. Cuba fikirkan. Baiklah, mari kita lihat sama-sama jawapan cikgu. Jawapannya mati. Jadi jawapannya betul. Siapa yang jawab? Mati. Tahniah ya murid-murid. Soalan yang kedua. Kita sambung lagi. Iaitu mengurangkan rasa apa jawapannya ya murid-murid kerana si mati. Fikirkan dulu sebelum cikgu paparkan jawapannya sama-sama kita lihat. Baiklah, kita lihat mengurangkan rasa kesedihan. Keluarga si mati. Betul tak jawapan murid-murid? Sama tak dengan cikgu? Kiranya betul. Cikgu ucapkan syabas. Tahniah. Kita teruskan lagi soalan ketiga. Menimbulkan rasa apa jawapannya murid-murid? Dah fikirkan? Mari kita lihat jawapannya. Ya, rasa insaf. Ya, betul jawapan murid-murid tu. Insaf. Tahniah ya murid-murid semua. Murid-murid semua memang hebat. Dah faham apa yang cikgu ajar kali ini. Seterusnya soalan yang terakhir ya murid-murid. Soalan yang keempat. Mendapat apa jawapannya murid-murid? Pahala. Cuba fikirkan sebentar. Cikgu pun dah dapat jawapannya. Murid-murid dah siap jawapan? Okey, cuba lihat paparan cikgu sama-sama. Betul atau salah? Ya, mendapat ganjaran pahala. Tahniah ya murid-murid. Kalau sekiranya murid-murid jawab soalan ini dengan betul, cikgu bagi 4 markah. Excellent dan tahniah. Alhamdulillah, cikgu harapkan pengajaran cikgu pada kali ini murid-murid dapat memahami dan dapat manfaatnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.